Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, bersua lagi dalam kelas lecture. Okay, lecture yang minggu ke-14 lah. So, dalam minggu ni saya akan habiskan. Saya rasa kita dah bincang sebelum ni. Sebelum ni kita bincang macam mana kita dapat create business berdasarkan skill dan juga kemahiran dalam bidang multimedia dan juga web teknologi ni. Jadi, saya akan gabungkan lah untuk lecture minggu ke-12 dan minggu ke-14 So sebenarnya dalam lecture ni kita just fokus kepada beberapa perkara lah untuk kita tengok. Kalau kita tengok dengan kemahiran yang kita ada business opportunity lah dengan skill yang kita ada. Sebenarnya dengan skill kita ada kita boleh buat servis atau menghasilkan produk. Itu yang paling utama lah jika para pelajar mahir dalam multimedia dan web teknologi ni. Okey, seperti saya cakap lah, ada 3 perkara yang kita boleh buat. Sama ada kita buat training, kita dapat income, kita buat produk, kita hasilkan produk pun kita akan dapat income, dan juga kita akan buat consulting pun kita akan dapat income. Jadi 3 perkara ni lah yang penting untuk kita guna sebagai skill yang kita ada untuk kita menjana pendapatan atau mencari peluang-peluang perniagaan di luar sana. Okey, saya rasa slide nampak sebelah ni. Saya terpaksa buka sini sebab nanti ada nak accept student Boleh Boleh. Okey, Nampak. Boleh. ada masalah teknikal tadi sikit. Tak apa, kita akan buat secepat mungkin. Rasa slide pun pelajar dah tengok. Okey, ni ada ni. Okey, okey, untuk kelas CFT 1063 Basic Multimedia and Web Technology. So bila kita tengok peluang-peluang pekerjaan yang kita perlu wujudkan, maksudnya dalam bidang apa sekalipun, kita tengok ada beberapa perkara, iaitu why we seek for business opportunity. Because kalau di private, business opportunity ni adalah untuk menjana pendapatan. Okey, di mana bila kita ada penjanaan pendapatan tersebut, kita pun boleh dapat profit daripada ilmu yang kita ada. Contohnya kalau dalam bidang ICT, kita kena ada opportunity untuk bisnes ni untuk kita sustain kita punya career, secure yourself with stable occupation in the deal with the current situation. So tengok banyak sekarang ni, kalau tengok disebabkan teknologi ni banyak job-job yang dulunya ada sekarang tak ada. Jadi kita kena selalu improve. And then dengan adanya bisnes ni kita boleh generate profit, and then self improvement, dan juga we help others. So kalau you tengok dengan kemajuan teknologi yang kita ada sekarang ni, banyak bisnes-bisnes baru yang wujud di mana kita boleh adaptasikan dalam pelbagai bidang, bukan sahaja bidang ICT tapi bidang-bidang lain juga. Okey. Satu lagi adalah internet. Internet ni kita tengok juga macam mana kita boleh buat bisnes internet. Okey. Kita tengok dengan ada internet, bila kita buat bisnes, kita boleh kurangkan kos. Kita boleh komunikasi, kita boleh buat video conferencing dan sebagainya. And kita dengan adanya internet ni kita boleh buat market survey dan sebagainya. Kita boleh tengok kawasan mana. And then sekarang ni dengan tools yang ada di internet ni, kita boleh buat business analytics, di mana kita boleh buat projection ataupun kita boleh buat analisis kepada keperluan semasa. Contohnya bila tengok data daripada contoh kalau kita tengok Lazada ataupun Shopee, sebenarnya dengan ada sistem ni dia boleh tengok pattern pembelian. Jadi bila dengan pattern pembelian tersebut, orang yang nak menjual barang dan nak supplier kepada barang-barang ni, dia boleh jangkakan, boleh predictkan. Okey, barang yang macam mana yang perlu dijual pada satu masa. Contohnya kalau musim perayaan, okey, kita dah tahu barangan mana yang menjadi tumpuan ramai. Jadi dengan adanya sistem internet ni, kita boleh buat data analytic dan kita boleh tahu the behavior of the customer yang menggunakan servis online ni. Okey, so kita kena tahulah macam mana. Dan satu lagi antara peluang kerjaya yang kita boleh buat dengan adanya kemahiran asas multimedia dan sebagainya ni, kita boleh menyumbang ke arah kita panggil the age of gig economy. Okey, gig economy ni maksudnya dia panggil freelancer dan juga dia panggil digital nomad. So maksudnya dia bukan kerja satu company saja, dia boleh bekerja di mana saja tetapi dia menyumbang kepada produk yang dihasilkan dan dia dibayar gaji dia. Okey, biasanya dia macam freelancer dan sebagainya lah. Okey,
Kalau kita tengok di Malaysia, okay, the gig economy in Malaysia, kita tengok about 26% of the total 15.3 million Malaysian workforce from part of the growing gig economy. So almost 4 million freelancer. Ni yang saya cakap tadi. So antara advantage-nya bila kita bekerja ni, kita kena kerja rajin sikit lah kalau freelancer ni. Sebab the advantage-nya adalah we able to work from home and anywhere. So ada orang ambil servis kita buat editing grafik, buat kata apa, music editing sebagainya, ia akan buat kepada klien you yang berada di luar negara. Macam tu lah. Jadi kita boleh bekerja di mana saja, okay, dengan adanya kemajuan teknologi ni. And then satu lagi, kita boleh choose, okay, siapa yang interest, ataupun kita boleh pilih apa yang kita nak buat. Contohnya you memang nak fokus kepada pakar editing, okay, pakar visual effect, pakar audio dan sebagainya. Jadi kita boleh bekerja di mana saja, tetapi the produk yang kita hasilkan tu kita dibayar. Okay, orang kata professional service yang kita buat. Okay, and then satu lagi, kita boleh sekarang ni kalau dah pandemik sekarang ni kan, kita boleh bekerja di mana saja. Contohnya banyak company yang buat production apa sebagainya, dia bekerja di rumah saja. Okay, tetapi dia menghantar tugasannya dalam satu server di mana kita boleh render dan sebagainya. So macam saya buat interview hari tu bersama dengan the founder of Agent Ali, Upin Ipin. Kita dah lama dah daripada boleh kerja dari rumah dah staff dia. Okay, dia boleh access to the internet yang ada di office dia. Jadi semua membangun satu projek. So cuba fikirkanlah macam mana dalam keadaan COVID ni dapat hasilkan satu movie, short movie kan. Kita jual ke apa? Apa tajuk dia yang Agent Ali tu? Okay, tak apa, nanti boleh cari. Okay, di mana kita tengok kalau kata untuk gig economy ni, antara yang popular adalah food delivery. Okay, hailing macam Grab sebagainya, e-commerce, e-wallet dan Airbnb yang untuk sewaan hotel dan juga rumah lah. Jadi kalau kita tengok kalau di Malaysia, kita tengok the top 5 e-commerce platform in Malaysia adalah dalam kuartal 2019 lah, tahun sebelum tu. Okay, e-commerce mobile shopping apps ni yang antara tertinggi adalah kita tengok untuk most visited website, Shopee, Lazada, Lelong, Zalora dan PG Mall. Okay, highest monthly active user, Lazada, Shopee. Okay, ni you all ni selalu ni Lazada dan Shopee ni. Okay, most downloaded pun Shopee pun ada dalam list. Okay, Alibaba dan sebagainya. So that's why kita boleh banyak industri dulu yang dulunya mempunyai premis ataupun bangunan sekarang dah menjadi online. Okay, dengan adanya kemajuan teknologi. Kalau kita tengok besar sedikit, okay, kita tengok e-commerce di sekitar kawasan Southeast Asia. Kita tengok Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan Singapura. Kalau kita tengok, antara yang popular ialah Lazada dan Shopee. Ini yang top. Lazada and Shopee, dan this is the main player in the e-commerce shopping apps. Okay, para pelajar kalau kata masa hadapan ada kebakaran apa semua, kita boleh buat juga. Okay, shopping apps ni, tapi dia kena ada satu keunikan lah servis kita. Jadi bergantung kepada kreativiti. And kalau kita tengok satu lagi, kalau kita tengok the e-commerce activity in Malaysia, memang kita tengok surprisingly about 91% searching online for product or services to buy. Okay, dan lebih kurang 91% daripada population di Malaysia ni memang searching for service and to buy product. Nombor 2 adalah visited online retail store, pergi window shopping. Okay, seterusnya pergi beli 80%. Okay, so ini dia tengok menggunakan apps. Dan kalau kita tengok sekarang ni menggunakan mobile phone ni semakin meningkat sebab lagi senang, apps yang dihasilkan tu senang kita guna. Jadi kita bukan sekadar pengguna, tetapi dengan adanya kemahiran multimedia dan web teknologi ni, para pelajar boleh hasilkan apps dan juga boleh ada skill lah bila kita nak menyumbang kepada penghasilan apps yang dibangun oleh e-commerce industri ni. Okay, and then satu lagi kita tengok e-wallet lah, top e-wallet apps in Malaysia. Okay, saya rasa ramai ada ni e-wallet ni. Sarawak Pay pun ada. Okay, Touch and Go dan sebagainya. Banyak lagi
Okay, kita tengok the development of the e-commerce because of the advancement of the technology ni, dia berkembang agak pantas. Dan sekarang, dulu kita tak boleh beli, tidak boleh menggunakan mobile phone, internet sebagainya. Sekarang ni kita semuanya berada di smartphone yang kita ada hari ni. Okay, so kita boleh berkomunikasi dengan lebih pantas, boleh buat bisnes sebagainya, dan kita boleh menghasilkan kandungan kreatif juga untuk menyumbang kepada kandungan di dalam internet ataupun di dalam electric commerce dan sebagainya. Okay, and then satu lagi kita tengok why people choose a cashless transaction using e-wallets, because the platform sekarang ni banyak available, banyak orang pakai QR code dan sebagainya, sebab the technology yang secure of this information pun dah semakin meningkat. Dan kita menggunakan beberapa lah biometric security, kita pergi fingerprint dan sebagainya, dan kita boleh buat promotion on cashback. Senang, dulu kalau nak pakai kupon apa semua kita pakai kad macam tu, sekarang kita pakai apps dan smartphone. So banyaklah para pelajar dah biasa dengan semua ni, tetapi macam mana kita ingin terlibat dalam industri ini, kita kena mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan dalam internet services dan juga multimedia ni. Okey, satu lagi yang penting juga dalam dari chapter ni, kita tengok the trending of internet based business in Malaysia. Kita tengok streamer, okey, banyak ni untuk online streaming dan sebagainya, termasuk online live streaming. Ini adalah menyumbang kepada aktiviti di internet ataupun online shopping. Kita buat marketing secara online, live dan sebagainya pun kita boleh guna. Is the approach yang kita ada, skill kita ada ni sebagai satu orang kata peluang pekerjaan juga. Okey, banyak orang hire sebagai internet marketer. Jadi kita boleh kena ada skill ni supaya kita boleh bersaing ataupun mempunyai nilai tambah kepada kerjaya kita. Content creator, banyak sekarang ni jadi content creator. Jadi ini pun salah satu aktiviti yang menjadi trending dalam internet based business ni. Content creator, di mana kita boleh hasilkan hasilan kreatif kita, termasuk kita boleh promote kemahiran dan kepakaran kita. Okey, product review pun satu lagi. Kita tahu macam mana kita nak buat product review, dia panggil influencer. And then internet services macam Facebook dan sebagainya, ini dah telah dibangunkan sudah sekian lama. Dan juga sekarang ni yang tengah meningkat naik adalah training and skill courses. Okey, kita boleh buat servis coaching, dia panggil personal tutor and coaching untuk sesuatu aktiviti pengajian ataupun sekarang ni di dalam musim COVID ni, kita boleh buat one to one tuition, tapi they have to pay some fees lah. Okay, banyak kita dah boleh, I think because of you ada skill, this skill, knowledge dan sebagainya, you boleh ajar cikgu pelajar sekolah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting kena ada satu package yang menarik minat. Mungkin saya boleh share sedikit. Okey, ada 10 minit lagi, tak apa, sebab masalah teknikal tadi. Okey, Bright Site Bright Champ, BRIGHT, Bright Champ. Okey, semalam dia ada call saya m.com. Okey, Bright Champ.com. Kita tengoklah tuition.com. Okay, myprivatetutor.my. This is one of the business yang dibuat. Dia orang kata engage dengan pelajar, bukan sekadar engage secara website sebagainya, dia engage secara video. Secara video, dan juga kita boleh request tutor kita. So that's why from the knowledge you can create a product such a training, so that you can generate income from this. So dengan adanya teknologi internet dan sebagainya, kita boleh menghasilkan satu produk ataupun services yang boleh menjana pendapatan. Itu contohlah. You boleh rujuk nanti. Ni pun baru ni. Jadi kalau kita ada knowledge, kita boleh jadi training center dan sebagainya. Satu lagi yang popular ini biasalah web developer. Sebenarnya skill yang dipelajari dalam 11 minggu ataupun 12 minggu ni,
memang kita belajar untuk menjadi designer dan juga web developer, sebab kita belajar internet teknologi dan juga multimedia. Okey. Jadi ini adalah yang ni, tapi banyak lagi. Kita boleh juga menjadi pakar dalam mobile app developer. Okey. Dan juga kita boleh ni ada beberapa contoh lah. So ini untuk minggu ke-13 tadi tu. Jadi saya akan sambung sedikit saja untuk minggu ke-14 supaya kita habis lecture kita. Dan yang lain saya percaya para pelajar boleh refer sendiri the website dan juga slide yang dibekalkan ni. Okey, ini saya rasa saya dah bincang lah secara tidak langsung dalam kebanyakan kelas-kelas saya berkenaan dengan isu umum berkaitan dengan multimedia dan web teknologi. So apa yang kita perlu lihat dalam aspek isu-isu yang sentiasa berlegar atau bermain dalam bidang ataupun pengetahuan multimedia dan web teknologi ni. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, sebenarnya kita nak tengok sedikit isu-isu berkaitan trend, hak cipta dan keselamatan cyber dalam multimedia dan web teknologi. Dan juga kita dapat sedikit pengetahuan dengan asas-asas harta intelek di mana bila kita buat sesuatu production multimedia, kita kena concern juga dengan copyright dan sebagainya. Dan bila kita bebas daripada copyright strike tersebut, kita boleh daftarkan hasil kreativiti kita ataupun copyright kepada produk multimedia yang kita hasilkan. Dan satu lagi, kita juga boleh menyatakan betul-betul untuk menepati etika dalam penggunaan teknologi, sebab dalam penggunaan apa saja pun kita perlu beretika supaya kita dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik dan kita boleh hasilkan produk yang memuaskan. Okey. So mari kita lihat satu persatu. Ini adalah kalau kita tengok the trend. Trend apakah yang kita telah pelajari mengenai trend. Ini pun kita dah belajar. Ini macam rumusan sajalah. Kalau kita tengok trend smartphone, perang telefon pintar, konsol permainan video game, teknologi berasaskan GPS, 5G, reka bentuk antarmuka dan juga augmented reality, virtual reality dan mixed reality, juga internet kebendaan IoT dan zaman e-commerce dan termasuk e-learning. Okey, dan evolusi teknologi web. Jadi perkara ni agak common lah di kalangan para pelajar masa kini, supaya kita boleh tahu dan kita boleh tahu the principle ataupun the philosophy di sebalik sesuatu perkara yang kita pelajari. Ini pun telah dipelajari dalam kelas-kelas yang sebelum ni. Dan satu lagi yang penting juga adalah isu keselamatan cyber ataupun keselamatan maklumat di internet, di mana kita kena concern berkenaan dengan privacy, berkenaan dengan copyright strike dan sebagainya, supaya kita tidak terjebak dalam nanti orang akan saman kita lah, ataupun sekiranya kita menghasilkan pendapatan dengan satu melanggar hak etika privacy dan juga copyright, kita mungkin akan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi itu yang paling utama lah, ataupun yang paling ringkas para pelajar kena ketahui. Okey, kalau kita pergi satu persatu, kita tengok menggunakan aplikasi antivirus. Ini cara untuk kita menghalang daripada serangan virus, termasuk penggunaan firewall dalam PC, laptop dengan menjalankan tugas-tugas reka bentuk. Sebab kita tak nak kita dah buat projek-projek multimedia yang bersusah payah tersebut tiba-tiba crash, tiba-tiba kena virus, tiba-tiba file tak boleh buka. Jadi para pelajar kena concern juga ni, buat backup dan install antivirus yang bersesuaian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak melakukan transaction keuangan yang menggunakan wifi percuma yang kita tidak tahu punca dia, ataupun mungkin kita telah jika kita tidak aware dengan perkara begini, transaksi keuangan kita mungkin akan dijejak ataupun akan di-track oleh sistem yang kita sendiri tidak ketahui. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mendedahkan maklumat terperinci. Ini biasanya bila kita terlalu excited lah untuk kita share sesuatu benda, mungkin kita secara tidak langsung kita mendedahkan dia panggil personal data kita. Okey. Sebab kita tak boleh kongsi kepada semua orang, kita hanya berkongsi kepada sesetengah orang saja. Jadi kena ambil consider juga, di mana banyak sekarang ni scammer dan sebagainya menggunakan data dan maklumat, termasuk ada juga yang saya dapat
maklumat. Mungkin ada sesetengah dia panggil dia memang menjual data lah, data kita, dan kita kena concern juga. Okey, yang keempat adalah tetapkan kata laluan ni seperti biasa. Okey, banyak teknologi security yang kita ada sekarang ni untuk kita gunakan agar tahap keselamatan password kita terjamin dan memuaskan. Berwaspada dengan phishing. Phishing ni adalah aktiviti mencuri maklumat dengan memperdaya pengguna dengan menggunakan kata laluan maklumat website palsu dan website yang telah direplika. Ini maksud dia macam ni. Kalau kata kita menggunakan Maybank, katakan kita menggunakan Maybank, tetapi bila kita di redirect, redirect ni maksudnya bila kita pergi satu website, dia akan redirect kepada satu page lain, seolah-olah page tu adalah page Maybank, tetapi page tu adalah sebenarnya untuk mengumpul ataupun mencuri maklumat kita apabila kita key in beberapa kali maklumat yang salah, and then dengan maklumat tersebut dia akan access to the website ataupun kata apa, website yang rasmi ataupun yang betul. Itu orang kata maklumat ringkas lah berkaitan dengan phishing. Dan kita kena selalu pantau lah pembelian secara elektronik kita tu. Kadang-kadang ada transaction yang di-report kepada kita tapi kita tidak buat, kita kena concern terus dengan bank dan sebagainya. Dan satu lagi, kalau kita biasa, kita kena selalu membaca privacy policy yang ada dalam satu laman web supaya kita tahu limitasi kita dan sebagainya. Ini kriteria kata laluan yang kuat, strong password. Ini direct translation lah, maksudnya kita ada. That's why sekarang ni kalau para pelajar tengok setiap kata laluan yang ingin para pelajar guna untuk setiap application dan sebagainya, dia dah bantu kita untuk kita strengthenkan password kita tu. Dia dah bagi satu spesifik kriteria untuk kita isi. Contohnya sekurang-kurangnya 12 karakter. Kena ada huruf besar, huruf kecil, kena ada special character dan sebagainya. Supaya kata laluan tu agak sukar untuk diteka. Dan biasanya ada banyak cara untuk kita akses kepada password. Kita boleh menggunakan dia panggil dictionary punya search dan sebagainya. Banyaklah secara teknikal, nanti kalau ada masa saya akan tunjuklah macam mana. Dan kita cuba elakkan menggunakan perkataan-perkataan yang common yang berkaitan dengan kita. Jadi supaya orang tak boleh guess lah apa yang kita type dalam password kita. Kerahsiaan ada satu maklumat yang kita kena ataupun kerahsiaan maklumat adalah sensitif kepada data kita. Contohnya kalau kita tengok kita nak simpan maklumat kita ni, kita kena pastikan kerahsiaan kepada maklumat sensitif seperti bank account, kadang-kadang kita punya IC number dan sebagainya, PIN number dan sebagainya. So yang ni kena jaga betul-betul. Ini ada beberapa cara lah, cara bagaimana penggodam menggodam. Godam ni hacking. Jadi satu lagi adalah meneka kata laluan menggunakan wifi. Kadang-kadang hacking ni dia berlaku di sebalik application tu, kita tak sedar. Sebenarnya contohnya kalau kata sekarang ni dia tengah memantau perbualan kita ni, sebenarnya dia boleh buat. Ada teknik dia macam mana. So banyak that's why kita kena hati-hati dengan penggunaan free wifi. Dan yang paling penting adalah kalau kecurian data kita tak boleh akses, itu yang paling ketara lah. Kalau kena ransomware, kena bayar, dan file memang kena korup lah. Ini ada satu lagi perkara yang penting juga untuk para pelajar kita adalah berkenaan dengan harta intelek. Sebenarnya harta intelek ini secara ringkasnya kita bagi pada dua lah, iaitu harta intelek untuk industrial property dan hak cipta. Ini hak cipta, salah aja ni. Copyright ni apa sahaja yang kita daftar dan yang kita buat tu kita boleh daftar sebagai hak cipta kita. Kita ambil masa sikit lagi, dalam 5 minit untuk saya habiskan. Harta industri. Harta industri ni maksudnya seperti pattern dan sebagainya. Maksudnya benda yang melibatkan seperti cap dagang, service mark, nama komersial, dan juga
Contohlah Nelofa kan, dia punya tajuk, dia punya apa, logo dia. Apa lagi, siapa lagi yang nak buat tu? Apa yang terbaru ni, apa Harimau Menangis kan? Ada dengar tak? Ada tak? Ada. So Pernah ada jumpa hari malamnya. nak copyright dan sebagainya, itu pun kita kena pasti, sebab bila kita letak benda-benda di website ataupun media digital ni, benda tu menjadi bahan bukti. Jadi that's why bila kita buat tu, contohnya macam saya hasilkan video sebagainya, setiap video saya tu adalah copyright saya sebenarnya. Okey, hak cipta kita yang mencipta dia, ilustrasi, drawing dan sebagainya, itu pun hak cipta kita boleh daftarkan. Okey, sekiranya dia mempunyai nilai-nilai komersial, supaya bila orang lain menggunakan untuk menjana pendapatan, kita boleh ada hak kepada hak cipta kita. Gambar pun yang kita ambil pun, okey, gambar kita ambil, sebenarnya industri gambar ni, you ambil dan you simpan, orang boleh beli ni. Kalau gambar-gambar ni very estetik, kalau you tengok dekat website ni, banyak gambar yang dijual. Kalau kita tak mampu nak jual sendiri, kita boleh jual kepada stok apa, kan ada banyak kan di website kan, yang kita dapat. Kebanyakan ada yang free, ada juga yang berbayar. So yang berbayar maksudnya kualiti gambar tu ada nilai estetika dan juga ada commercial value. Okey, hak cipta dah sudah ceritakan tadi, dia ada akta dia, okey, 1987 akta dia. Ini pun samalah, kenapa tujuan hak harta intelek ni melindungi pencipta dan pencipta. Kita penghasil lah, mempromosi inovasi dan kreativiti dan menambah nilai pasaran. Okey, karya dilindungi seperti harta industri, seperti jenama dan sebagainya, hak cipta penulisan karya seni, buku dan sebagainya, persembahan muzik, recording ataupun video klip dan sebagainya, itu pun ada hak cipta. That's why bila kita buat sesuatu hak cipta, kena pastikan hak cipta kita tu memang 100% kita, dan kita ada hak kepada hasil produk multimedia kita tu, sebab itu adalah hasil kreativiti kita yang kita kompos dalam bentuk digital. Okey, sedikit beberapa kata pendedahan lah, ataupun pengetahuan berkenaan dengan undang-undang IP di Malaysia. Kita ada Akta Patent 1983, Akta Cap Dagangan 1976, Akta Reka Bentuk Penasrian, Akta Hak Cipta juga yang telah diperbarui, Akta Reka Bentuk Integrated Circuit, Akta Indikasi Geografi dan Pencipta kepada mengisi borang hak cipta lah. Kita boleh, sebenarnya bila you buat sesuatu hak cipta, logo dan sebagainya pun you boleh register sebagai logo trademark you. Okay, macam logo-logo di YouTube tu pun you boleh hantar, orang tak boleh guna sewenang-wenangnya. Okay, tempoh hak cipta kalau muzik seni 50 tahun, filem Piramli itu dah lebih 50 tahun, dah tak jadi dah. Kalau sama ada register, dah convert kepada bentuk lain, dia register, dia can own that copyright dan sebagainya. Okey, rakaman bunyi, persembahan. Okey, nanti saya akan share persembahan saya di Paman Doblang tu. Okey. And then hak milik adalah hak kepada pemilikan sesuatu, pengeluaran ataupun hasil reka cipta kita, patent dan sebagainya. Okey, jika kita melanggar hak cipta, kita boleh disaman dan kita boleh dikenakan tindakan undang-undang, dan sekiranya orang lain melanggar hak cipta kita, kita ada hak untuk protect, ataupun kita ada hak untuk claim, minta dia orang bayar sekiranya dia menghasilkan pendapatan atau mengambil kesempatan dengan menggunakan hak cipta kita. Okey, dan ini contohnya copyright. Ini kalau kita nak letak copyright, kita letak copyright macam ni, tak daftar pun tak apa, tetapi bila daftar ada strong justification lah kalau nak buat dia ke court dan sebagainya untuk legal aspect. Dan satu lagi, okay, sambil tu saya buka ni lah untuk attendant. Okay, boleh scan attendant masing-masing. Okay, sudah dah. Okay, boleh terus scan dan sebagainya. Okay, sambil saya habiskan ni boleh terus scan. Okay, mana ni? Okey, bila kita menghasilkan satu produk multimedia, kita perlu mendapat kebenaran pencipta IP lah. Jadi kalau kata kita nak ambil footage dan sebagainya, kita dah bayar, jadi ada hak cipta kita lah. Kalau gambar dan sebagainya. Okey, dan kita kena nyatakan sumber-sumber kita daripada mana. Dan kalau kita buat dalam video, kita kurang, maksudnya kita jangan, orang kata hasil karya lain tu tak boleh mendominasikan hasil karya kita.
Okey, barulah kita boleh claim produk multimedia kita tu produk multimedia yang kata kita memiliki copyright kepada produk multimedia yang kita hasilkan. Okey, dari sudut etika juga, okey, etika dalam orang kata menggunakan internet dan juga menggunakan teknologi web ni, kita kena berhati-hatilah dengan aktiviti scamming, scammer dan sebagainya. Dan kita kena fikir apa saja yang kita nak buat ni, kita tak boleh semena-menanya post dan publish. Perlu ada kajian supaya kita tidak dikenakan tindakan sekiranya ada orang yang mengambil tindakan terhadap kita. Yang kedua adalah lindungan data peribadi, dan juga kita juga boleh menyumbang untuk mengurangkan jenayah cyber dengan melaporkan segala aktiviti jenayah cyber kepada SKMM, dan menghormati privasi orang lain juga. Bila kita ambil video dan sebagainya, kita kena pasti privasi orang lain, okey, dan juga diri sendiri jugalah. Takkan kita nak mendedahkan privasi kita yang tak sepatutnya. Dan sekiranya kita menggunakan bahan-bahan rujukan daripada sumber-sumber lain, memang dinasihatkan untuk kita bagi kredit lah, supaya individu yang menghasilkan the origin of the production ataupun the origin of the kandungan digital tersebut tu, dia pun dihargai dan sebagainya. So tanggungjawab kita lah untuk kita memelihara keselamatan cyber dan juga keharmonian dunia maya, internet dan sebagainya. Okey, saya rasa sekali itu sahaja untuk lecture pada kali ini. Saya rasa boleh tengok balik. Mungkin kalau ada masa saya akan publish di YouTube, tetapi tadi pun dah ambil masa sedikit, ada masalah teknikal tadi. So itulah sebenarnya ada masalah teknikal tadi. Tadi sebelum saya masuk tadi pun dah ada masalah teknikal sikit. So ada soalan lagi? Okay, sebelum saya akhiri lecture kita yang terakhir ni. So akhir kata saya mohon maaf jugalah sekiranya ada sebarang kekurangan dan sebagainya. Saya mohon maaf, dan sekiranya ada penambahbaikan mungkin boleh dinyatakan nanti. Dan saya harap semua para pelajar dapat ilmu yang bermanfaat sepanjang semester ni dan sepanjang syarahan yang saya berikan selama lebih kurang 14 minggu ni. So diharap para pelajar dapat lebih kreatif dalam menghasilkan produk dan projek multimedia, dan semoga maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.